A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tammim bil khair, amma ba'du. InsyaAllah malam ni kita sambung kelas bahasa Arab yang sepatutnya semalam, tapi disebabkan saya tidak ada di sini, kita tangguh, kita tukar kepada malam ini. Dan insyaAllah pada malam ini kita akan lebih kurang kita akan ulang beberapa tajuk yang kita dah belajar, dan ada sedikit penambahan daripada tajuk yang kita dah belajar, dan kalau sempat insyaAllah kita masuk satu tajuk baru insyaAllah. Dan insyaAllah malam ni pun kita akan teruskan ulangan dan tajuk baru daripada buku teks kita yang asal, iaitu buku An-Nahwu Al-Wadih. Okey. Sebelum ni kita pernah belajar fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' Fi'il mudhari' terbagi kepada berapa? 3. Satu, al-marfu', iaitu yang berbaris depan. Yang kedua, al-mansub, iaitu yang berbaris atas. Dan yang ketiga, al-majzum, iaitu yang berbaris mati. Pertama, al-marfu', yang akhirnya baris depan. Yang kedua, al-mansub, yang akhirnya baris atas. Yang ketiga, al-majzum, yang akhirnya baris mati. Okey. Minta maaf kepada semua pelajar disebabkan masalah teknikal yang tak boleh dielakkan. Okey, kita sambung. Fi'il mudhari' ada 3 jenis. Pertama, al-marfu', yang kedua al-mansub, yang ketiga al-majzum. Jadi semuanya kita dah belajar kan? Kita dah belajar. Cuma kalau ikut turutan buku An-Nahwu Al-Wadih, selepas tajuk yang lepas, iaitu jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah, selepas tajuk tu, tajuk ni. Jadi kita advance sikit. Tajuk ni kita dah belajar sebelum ni. Jadi kalau ikut turutan tajuk ni, selepas tajuk jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah, tajuk nasbu al-fi'l mudhari'. Jadi kita ambil sebagai ulangan. Dan ada sedikit penambahan. Okey, sekarang tajuk malam ni ialah nasbu fi'l mudhari', yang bahagian ni, al-mansub. Bila fi'il mudhari' itu dikatakan mansub? Bila iza sabaqahu harfu nasbin. Bila dia ada di hadapan dia ni harfu nasbin. Kalau ada sebelum fi'il mudhari' huruf nasab, maka dipanggil fi'il mudhari' mansub. Muka surah 47.
Okey. Boleh angkat sikit. Oh, ini yang terjemahan. Oh, ada terjemahan. Kita tak nak terjemah, kita dah pandai kan. Okey. Nasbu fi'il mudhari'. Contoh amsilah. Contoh pertama, uridu an uhsina as-sibahata. Cuba terjemah. Uridu ni fi'il apa? Fi'il. Uridu juga fi'il mudhari'. Apa tanda dia fi'il mudhari'? Hamzah di awal. Hamzah di awal. Sebab huruf fi'il mudhari' mesti ada salah satu huruf mudhari' di awal fi'il. Huruf mudhari' ada berapa semua? Anita, Hamzah, Nun, Ya, Ta. Mesti ada salah satu huruf di awal fi'il, barulah dikatakan fi'il mudhari'. Dia uridu, hurufnya ialah Hamzah. Hamzah ni kalau kita terjemah makna dia aku. Jadi kalau uridu, aku mahu. Aku mahu. Dan fi'il mudhari' di sini, uridu fi'il mudhari'. Baris apa akhirnya? Baris depan. Bila baris depan dia masuk kategori yang mana? Marfu' ke? Mansub ke? Majzum? Marfu'. Baris depan kan? Kenapa dia marfu'? Sebab tidak ada apa-apa huruf nasab dan huruf jazam. Tak ada apa-apa kat depan, baris depan. Okey? Uridu, saya mahu, an, bahawa, uhsina. Uhsina apa dia? Memperbaiki ataupun memperelokkan. As-sibaha, berenang. Sibaha, berenang. Aku nak memperelokkan apa ni? Bukan pandai dah, nak elokkan lagi. Uhsin makna membaiki keberenanganku. Itu bahasa Melayu rojak. Okey, nak sibahata ni dia tak tulis baris tapi kalau kita belajar, dan kita memang dah belajar pun, baris apa tu? Sibahata ke, sibahatu ke, sibahati? Tak, kenapa? Maf'ulun bih. Okey, sekarang di mana fi'il mudhari'? Selain daripada uridu. Sebab tajuk dia ialah mansub. Bila mansub, tengok huruf akhir dia. Yang mana baris atas? Sina. Sina. Dia mudhari', asalnya baris depan. Tapi sekarang kenapa baris atas? Sebab ada inilah huruf nasab, an. Bila ada an, dia menjadikan fi'il mudhari' berbaris atas. Kalau buang an, jadi apa? Sino. Contoh saya nak buat baik pada awak. Sino ilaika. Sinu ilaika, baris depan. Saya nak buat baik ilaika kepada awak, kan? Tapi kalau saya masuk an je, contohlah uridu an sina. Okey. Jadi sebelum masuk an, baris depan fi'il mudhari' marfu'. Setelah masuk an, fi'il mudhari' baris atas. Dipanggil apa? Mansub.
Okey. Yang kedua, arju an ya'tadila al-jawu. Cuba terjemah. Arju? Aku berharap. Dia, kalau A ni akulah. Kalau dia berharap, yarju. Kalau dia berharap, yarju. Kalau aku, arju. Pernah tak kita jumpa dalam Quran yarju? Yarju? Yarju liqa'a rabbih kan? Sebelum tu faman kan sorry. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan. Surah apa ni? Kahfi. Di awal ke di tengah? Di akhir kan? Akhir tu last sekali ke sebelum last? Last sekali kan? Okey, cuba terjemah. Faman? Maka man barang siapa? Kana adalah yarju. Kalau arju aku berharap. Kalau yarju dia tu balik pada man. Maka barang siapa adalah dia berharap liqa'a ila liqa'. Dia berharap pertemuan ataupun berjumpa dengan Rabbihi, Tuhannya. Maka kena buat apa? Kalau dia betul-betul berazam nak jumpa Tuhan dia, apa patut dia buat? Fal ya'mal amalan salihan. Satu, amalannya mesti soleh. Yang kedua, wala yusyrik bi'ibadati rabbih. Di situ juga ulama kata syarat amalan diterima dua. Amal soleh ni maksud dia mesti sama dengan Nabi. Wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Jangan mersyirik dengan Allah. Itu makna ikhlas. Satu ikhlas, satu ittiba'us sunnah. Okey? Okey, aku mengharap an ya'tadilah. Apa makna ya'tadilah? Aku mengharap, saya nak tulis ni kecil sangat ruang dia. Aku berharap an, bahawa ya'tadilah daripada adilun. Adil di mana? Adilun mana adil lah, setimpal. Dalam konteks ayat ni makna dia al-jawu tu udara. Aku berharap udara itu apa dia? Sederhana. Tidak terlalu panas, tidak terlalu sejuk. Dia terjemah apa tu? Indonya. Kalau sejuk tak tepat. Sejuk perkataan lain, ya berat. Sederhanalah. Udara ataupun cuaca. Okey, mana fi'il mudhari' di sini? Arju satu, ya'tadilah. Yang ni tak ada apa-apa huruf kat depan kan? Tak masuk tajuk kita. Tajuk kita fi'il mudhari' mansub. Sekarang arju tak ada huruf nasab. Yang ada ialah ya'tadilah. Ya'tadilah. Apa huruf nasab dia? An ya'tadilah. Jadi kesannya apa bila masuk an? Akhirnya beri atas. Kalau buang an, ya'tadilu. Saya harap udara sederhana. Okey, seterusnya. Yasurruni menggembirakan aku.
Yasuruni, menggembirakan aku. Antazuruni, bahawa engkau tazurana menziarahi natu kami. Mana fi'il mudhari'? Satu yasuruni, tak ada apa-apalah, tak ada kaitan dengan tajuk kita. Sebab sebelum dia tidak ada huruf nasab. Yang ada kaitan dengan tajuk ialah tazurana. Jadi mudhari'nya apa? Tazuru. Na tu lain, na tu dhamir. Jadi sebelum masuk an, tazuru baris depan. Bila masuk an, tazura. Jadi yang menasabkan ataupun yang menjadikan ra berbaris atas ialah an. Dipanggil harfu nasbin, huruf yang menasabkan. Okey. Boleh faham contoh ni? Menggembirakan aku, engkau menziarahi kami. Ataupun ziarahnya engkau akan kami, menggembirakan aku. Okey. Bolehkah? Yang keempat, lan akziba. Akziba, lan tidak sekali-kali, akziba siapa? Saya. Itu menunjukkan aku. Sekali-kali aku tidak akan berdusta. Jadi fi'il mudhari'nya apa? Akziba. Kenapa baris atas? Sebab lan. Jadi huruf nasab, harfu nasbnya ialah lan. Maknanya tidak sekali-kali. Di sini tiga contoh ni, huruf nasabnya ialah an. An. Tiga-tiga an. Okey, yang kelima. Lan yafuza al-kaslani. Lan makna sama, tidak sekali-kali. Yafuza, faza yafuzu. Kalau orang yang berjaya, faiz. Kalau ramai, al-faizun. Kan kita ucap apa ya? Minal faizin. Daripada faza yafuzu. Tidak sekali-kali, tidak akan yafuzu, berjaya. Al-kaslan, kaslan orang yang malas. Bukan orang yang malas. Tidak akan berjaya orang yang malas. Mana fi'il mudhari'? Yafuza. Sepatut fi'il mudhari' asalnya baris depan. Kenapa baris atas? Sebab ada lan. Tidak akan berjaya orang yang malas. Cuba bariskan kaslan. Kaslanu ke na ke ni ke? Kaslah? Nu, kenapa nu? Fa'il. Kita dah belajar kan, kalau fa'il mesti baris depan. Macam mana nak tahu fa'il? Setiap fi'lun mesti ada fa'il kan? Cuma macam mana kaedah? Apa kaedah untuk kita tahu itu adalah fa'il? Ada saya bagi kaedah. Maf'ulun bih berisim. Mubtada berisim. Tanya siapa yang buat. Yafuzu, berjaya, kita tanya soalan. Siapa yang berjaya? Jawapan itu adalah fa'il. Yang berjaya, siapa yang tidak berjaya? Jawapannya yang tidak berjaya ialah orang yang pemalas. Jadi pemalas itulah fa'il kepada yafuzu. Tidak akan berjaya, pemalas. Ada yang pemalas tapi berjaya juga kan?
Ada kan? Ponte-ponte tengok berjaya. Kita nak jawab apa? Itu adalah istidraj. Okey, nombor 6. Lan adriba al-qitta. Lan sekali-kali tidak, adriba siapa pukul? Bila sebut pukul, perbuatan. Bila perbuatan mesti ada pelaku. Bila sebut pukul, ayat dah lengkap. Tidak pukul, siapa yang pukul? Siapa ni? Tak, yang pukul, yang kaki pukul ni. Mana tahu aku? Tidak sekali-kali adriba, aku pukul al-qitta, kucing. Okey. Jadi fi'il mudhari'nya apa? Adriba. Kenapa beri atas? Sebab lan. Kalau buang lan jadi apa? Adribu. Okey, al-qitta kenapa beri atas? Maf'ulun bih. Maf'ulun bih baris dia panggil apa? Marfu' ke mansub? Mansub. Dan makna maf'ulun bih apa dia? Makna maf'ulun bih. Yang kena buat lah, objek lah, ataupun berlaku perbuatan pelaku ke atasnya. Okey, setakat ni boleh ke? Yang depan ni boleh lah, yang kat sana tak tahu. Dah okey kan? Tak putus dah? Pengajarannya apa dia? Kena sabar sampai kali keempat baru tak putus. Kalau tak sabar kali pertama, habis kan? Okey, yang ketujuh, izan. Ini baru. Ini kita belum belajar ni. Izan. Izan apa mana? Kalau begitu. Kalau begitu. Izan yang baru, kita belum belajar sebelum ni. Izan makna dia kalau begitu. Izan kalau begitu, tuqima. Tuqima apa mana? Engkau tinggal indana bersama kami. Izan kalau begitu, tuqima, engkau tinggal, mukim. Engkau tinggal indana di sisi kami ataupun bersama kami. Bila kita sebut izan tuqima indana, iaitu tujibu, engkau menjawab. Ayat ni izan tuqima indana ialah jawapan kepada apa? Bila engkau menjawab yang demikian itu dengan ayat ni kepada siapa? Man, kepada orang yang qala, berkata sa'azuru, aku akan ziarah. Tadi apa? Tazuru, engkau ziarah. Azuru, sin ni tambahan. Sin tu makna aku. Sin tu makna akan. Fi'il mudhari'nya azuru, aku akan ziarah. Okey, siapa yang berkata aku akan ziarah Madinatakum? Madinah apa dah? Bandar. Aku akan ziarah kamu. Aku akan ziarah bandar kamu. Maka kalau orang tu cakap pada kita, saya akan ziarah tempat awak ni, kita pun jawab izan tuqima indana, kalau begitu tinggal bersama kami. Faham tak? Jadi izan ni dia nak beritahu apa? Jawapan kepada soalan macam ni. Dia tak mungkin izan tu tiba-tiba muncul tanpa ada soalan. Faham tak? Pernah tak kita dengar orang cakap, mula-mula dia cakap, kalau begitu datanglah.
Pelik kan? Dan kalau begitu mesti ada ayat sebelum tu. Boleh faham? Saya kata, saya ni ada masalah kereta rusak. Jawab apa? Kalau begitu, pergilah baik kiri. Naik kereta saya. Itu baik sikit lah. Okey. Yang ke-8. Sekarang apa dia nak bagi tahu ni? Tuqimu fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' sepatutnya berada depan tuqimu, kan? Sekarang kenapa berada atas? Sebab izan. Izan harfu nasbi menjadikan fi'il mudhari' mansub. Ini yang terbagus. Sebelum ni kita belajar berapa? 4 kan? An, lan, hatta, an, lan, hatta, lam ta'lil. Ini yang kelima. Yang kelima, izan. Dan tidak ada contoh dalam Al-Quran. Tak ada contoh dalam Quran. Jadi jangan cari, memang tak akan jumpa. Okey. Izan tarbaha tijaratuk. Izan tarbaha tijaratuka. Cuba terjemah. Izan kalau begitu tarbah. Engkau akan untung. Kalau begitu akan untung tijarah. Tijarah apa dah? Perniagaan engkau. Kalau begitu perniagaan engkau akan untung. Tapi jawapan kepada apa? Tujibu, engkau jawab yang demikian ni kepada siapa? Man qala, siapa yang berkata sa'akunu aminan. Cuba terjemah. Sin akan. Fi'il mudhari'nya akunu. Apa makna akunu? Aku akan jadi amin. Nabi Muhammad digelarkan Al-Amin, iaitu dia kata apa? Aku akan menjadi seorang yang amanah. Maka orang tu menjawab, oh kalau macam tu perniagaan engkau mesti untung. Faham? Sebab yang rugi tu biasanya sebab apa? Tidak amanah. Sama juga yang biasa kalah tu sebab apa? Sebab khianat amanah. Boleh? Saya nak tulis makna pun kecil sangat. Lepas tu kalau tulis makna tempat yang sempit ni lagi dia tak seimbang. Kan? Saya ulang Cuba terjemah. Izan kalau begitu tuqima, engkau tinggal indana bersama kami. Tujibu engkau menjawab bizalika, demikian itu, iaitu dengan ayat ni. Man, siapa yang qala berkata sa'azuru, aku akan ziarah bandar kamu, Madinah kamu. Okey, yang kedua izan kalau begitu tarbaha, akan beruntung tijaratuka, perniagaan engkau. Tujibu, engkau menjawab bizalika, demikian itu. Man, siapa yang berkata sa'akunu, aku akan jadi aminan, orang yang amanah. Okey, jadi di sini fi'il mudhari'nya apa? Tarbaha. Kenapa beri atas tarbaha? Sebab izan harfu nasbin. Okey, yang ke-9. Izan kalau begitu yufsadu. Yafsuda daripada fasad. Zahara al-fasadu fil bari wal bahri. Rusak. Kalau begitu rusaklah al-hawa'u, udara. Kalau begitu rusaklah udara ataupun tercemar. Okey, ini untuk siapa ni?
Tujibu sama. Bizalika, tiga-tiga ni sama. Engkau menjawab bizalika, demikian itu. Man pun sama, tiga-tiga. Kepada orang yang qala sama. Jadi sampai sini semua sama. Engkau menjawab demikian itu kepada orang yang berkata. Semua tiga-tiga sama. Okey, yang terakhir ni dia kata apa? Sa'aghliku. Aku akan aghliku, tutup. Aku akan tutup an-nawafiz. Jamak kepada nafizah. Nafizatun. Apa makna nafizah? Tingkap. Kalau nawafiz jamak, tingkap-tingkap. Okey. Orang tu kata apa? Saya akan tutup tingkap-tingkap. Dia pun kata apa? Kalau begitu, udara akan tercemar ataupun rosak. Bila tutup tingkap, udara tak masuk kan? Jadi udara dalam rumah akan, boleh faham? Nak terjemah apa? Berkuap ke? Apa dah? Kedap. Oh, kedap bahasa apa? Ya ke? Tak berani lah. Kedap. Apa dia? Apa-apa je lah. Okey, semula. Izan. Kalau begitu, sudah. Usa al-hawa'u. Udara. Tujibu. Engkau menjawab. Bizalika. Man qala. Sa'aghliku. Aku akan tutup an-nawafiz. Tingkap-tingkap. Jadi fi'il mudhari' kat mana ni? Yabsuda. Biasa fi'il mudhari' baris depan yabsudu. Tapi di sini baris atas. Sebab apa? Sebab izan. Izan ni semua harfu nasbin. Semua daripada yang sebelum fi'il mudhari' ni panggil harfu nasbin. Huruf yang menasabkan fi'il mudhari'. Okey, boleh Jadi sekarang berapa ada huruf yang dalam contoh yang kita belajar malam ni? 3. Satu an. Dua lan. 3 izan. Ini yang malam ni lah. Yang sebelum ni kita dah belajar 4 kan. Okey, cuba angkat sikit. Kena keluar ke? Okey, yang ke-10. Ji'tu. Ji'tu dia daripada ja'a. Kalau ja'a dia datang. Kalau ja'a, iza ja'a nasrullah, apabila telah datang. Kalau aku jadi macam mana? Ji'tu. Ji'tu. Ini fi'il apa ni? Kalau ada tu kat belakang, tu, ta, ti, tuma, tum, fi'il madhi. Jadi cuba terjemah. Aku telah datang. Kai. Ini huruf nasab yang keempat dalam contoh malam ni. Kai ialah yang keempat. Kai. Makna apa ni? Supaya. Supaya ataupun untuk. Kai bahar kan? Pernah dengar? Zari pernah dengar? Kai bahar. Siapa? Huruf nasab ke huruf jazam? Okey. Cuba terjemah. Jitu, aku datang. Kai, supaya ata'allama. Ata'allama, aku belajar. Aku datang ni supaya aku belajar. Ataupun nak terjemah untuk pun boleh. Aku datang untuk aku belajar. Boleh? Mana fi'il mudhari'? Ata'allam.
Biasa fi'il mudhari' mesti berada depan, tiba-tiba berada atas. Kenapa? Kai. Kalau buang kai, jadi apa? Ata'allamu. Kenapa dia masuk kai di sini? Sebab kai jadi mana apa? Dia nak beritahu apa tujuan aku datang. Kalau tak ada kai, orang tak tahu tujuan. Aku datang belajar. Mungkin transit je. Tak, aku datang ni supaya ataupun untuk aku belajar. Boleh? Boleh? Semula terjemah jitu. Aku datang. Kepada belajar yang tak sempat tulis terjemahan, boleh ambil satu lagi yang siap diterjemah. Tapi saya nasihatkan jangan ambil lah. Sebab kalau belajar yang diterjemah tu lambat pandai. Lepas tu kalau pandai pula jadi cakap bahasa Indonesia pula kan. Okey. Semula jitu kai supaya ata'allama, aku belajar. Okey, yang ke-11. Kharajtu. Kharaja keluar. Kalau kharajtu, aku keluar. Fi'il madhi, terjemah tepat. Aku telah keluar. Kai supaya atanazzaha, supaya aku tanazzuh ni mana keluar untuk apa ni? Untuk menghirup udara nyaman, untuk dia terjemah apa? Untuk berehat, untuk macam-macam lah. Kalau Indo ni terjemah apa? At-tanazzah makna aku keluar untuk berehat. Okey, semula kharajtu, aku telah keluar, kai supaya atanazzah, aku berehat ataupun berjalan-jalan. Jadi fi'il mudhari'nya mana? Atanazzah. Kenapa beratas? Sebab kai harfu nasbin. Kalau buang kai, barisnya apa? Atanazzahu. Okey. Boleh? Semula kharajtu, aku telah keluar, kai supaya atanazzah, aku telah untuk aku berehat. Okey. Yang ke-12, ata'allamu. Tadi dah ada dah. Aku belajar. Tengok ata'allamu berada depan Sini berada atas. Kenapa berada depan di sini? Tak ada kai, tak ada huruf apa-apa nasab. Berada depan. Aku belajar kai supaya akhduma daripada khidmat. Terjemah. Supaya aku berkhidmat al-watan, watan, tanah air. Kan? Aku belajar supaya aku berkhidmat untuk negara. Okey, mana fi'il mudhari'? Ata'allamu, tapi tak ada kaitan dengan tajuk kita. Tajuk kita fi'il mudhari' mansub. Ini marfu' kan? Jadi mana fi'il mudhari' yang mansub? Akhduma. Beri atas kan? Kenapa beri atas? Sebab kai. Boleh? Okey, semula. Ata'allamu, aku belajar kai supaya akhduma, aku berkhidmat untuk watan, tanah air. Okey, cuba buka surah Taha ayat 40. Surah Taha ayat 40. Okey. Kita cuba tadabbur ayat 40 surah Taha. Sambil kita belajar bahasa Arab, sambil kita tadabbur. Biasa kita jumpa dah banyak kali ni. Apa makna is? Ingatlah ketika mana? Tamshi.
berjalan. Ukhtuka, ukhtu. Kalau lelaki, akhu. Kalau perempuan, ukhtuka. Allah kata ingatlah ketika mana ukhtuka, saudara perempuan engkau berjalan. Engkau ni siapa? Nabi Musa AS. Kan masa mak Musa hanyutkan Musa di sungai kan, siapa yang duk ikut? Mak dia pesankan, kamu ikut adik kamu ni yang dihanyut ke sungai. Ke mana sungai bawa adik kamu, dan siapa akan ambil kan? Siapa nama kakak Musa tu? Quran tak sebut. Ketika mana berjalan saudara engkau, fataqul, lalu dia berkata, dia ni saudara Musa, hal Musa, kakak Musa ni berkata pada siapa? Bila dia tengok ada orang pungut, dia pun cakap pada orang tu, hal, nak tak adullukum, aku tunjuk. Adullu daripada dalil, aku tunjuk kum kepada kamu, ala, atas, man, siapa yang yakfuluhu, yang memelihara, yang menjaga. Nya ni balik daripada siapa ni? Musa. Nak tak aku tunjuk? Sebab Musa kan baby. Bila baby dia perlukan apa? Susu, dan orang menjaganya. Jadi kakak Musa ni ambil peluang. Nak tak aku cari seorang yang boleh jaga budak ni? Kamu suka budak ni kan, tapi dia perlukan penjaga. Tapi aku ada penjaga. Kalau nak aku boleh tunjukkan. Sebenarnya itu perancangan siapa? Perancangan Allah. Untuk apa? Untuk apa? Untuk apa? Yang kita nak belajar malam ni, kai. Faraja'naka, maka raja'naka, kami telah kembalikan engkau. Allah cakap pada Musa ni, kami telah kembalikan engkau ila ummika, kepada ummi, ibu engkau. Kai, ni kai. Kai apa mana tadi? Ini sebabnya. Kai itu makna dia supaya taqarra ainuha, sejuk. Taqarra daripada qurratu a'yun. Qurratu a'yun. Ini isim. Kalau fa'il qarra fa'il madhi, taqarru fa'il mudhari'. Supaya apa? Supaya sejuk. Sejuk apa? Ainuha. Nya ni balik pada siapa ni? Mana tahu? Kalau mata Musa, nahu. Dan yang risau sebenarnya, yang tak tenang siapa? Musa ke mak dia? Mak dia lah. Jadi kenapa Allah aturkan supaya akhirnya Musa tu balik semula pada mak dia? Sebab Allah nak mak dia tenang. Ialah ibu mana tak tenang, anak baru dilahirkan, lepas tu dia hanyut pula ke sungai dan dapat ditangkap oleh musuh yang sepatutnya akan bunuh. Ibu mana yang tak risaukan? Jadi Allah nak jaga mak Musa supaya dia tenang. Allah rancang supaya Musa tu balik semula kepada mak dia. Nampak tak peranan kai? Jangan syuk dia tengok kai paha je, tengok kai ni juga. Jadi sekarang taqarra fa'il mudhari'. Bari apa tu? Bari atas. Kenapa bari atas? Sebab kai. Kalau buang kai, taqarru. Fa'il mudhari' tak ada apa-apa kat depan, bari depan. Okey? Supaya tenang matanya. Ni fa'il ni. Batu bari depan. Fa'il kepada, supaya matanya tenang. Dan wala tahzan, dan supaya dia tidak sedih. Subhanallah. Tengok Allah sayang pada hamba dia.
Allah akan rancang buat apa saja supaya orang yang beriman tu tidak sedih dan sentiasa tenang. Wa qatalta, dan engkau pula telah membunuh. Engkau ni siapa ni? Sebenarnya Allah nak bagi tu nikmat ni, nikmat yang Allah bagi pada Musa ni, supaya Musa lagi bersyukur pada Allah. Kemudian musibah kedua, engkau telah membunuh nafsan seseorang. Fanajjaynaka, maka kami selamatkan engkau. Musa bunuh siapa ni? Orang Kipti daripada bangsa Fir'aun. Dia sengaja bunuh ke atau bunuh tanpa niat? Tanpa niat kan. Bila engkau bunuh orang Kipti, maka kami selamatkan engkau. Ingat nikmat ni. Minal ghammi, daripada kerisauan. Yang Musa bila dia bunuh, dia rasa bersalah. Betul kan? Kemudian dia lari. Macam mana cara Allah selamatkan dia? Macam mana Allah selamatkan dia? Tak tahu. Tak tahu, kita baca sampai habis. Wa fatannaka, daripada fitnah, kami telah menguji engkau. Walaupun dia Nabi, sebenarnya semakin tinggi kedudukan orang tu, semakin besar ujiannya. Jadi kami telah uji engkau futunan, ujian-ujian. Falabista, maka engkau tinggal. Falabista, engkau tinggal sinina, beberapa tahun. Fi ahli Madian. Ini cara Allah selamatkan Musa, iaitu Musa lari, akhirnya jumpa siapa? Jumpa penduduk. Itu tak penting. Jumpa siapa? Jumpa bakal calon isteri, jumpa bakal bapa mertua kan. Kan bapa mertua dia, ada ayat lain bapa mertua dia cakap, bila kamu duduk kat sini, kamu jangan risau, jangan takut, kamu akan selamat. Lepas tu dapat pula isteri. Sumajita, kemudian engkau datang ala qadarin, mengikut kadar takdir yang Allah tetapkan, wahai Musa. Lepas tu Musa datang semula kepada Firaun untuk berdakwah. Kan? Tengok Allah sayang pada orang, seseorang hamba, Allah bagi ujian susah ke ataupun Allah bagi nikmat? Ujian susah. Okey. Satu lagi buka surah Al-Hadid ayat 23. Okey. Ini lam ni yang kita belajar, lam yang menjazamkan fi'il mudhari' kan, dia panggil apa? La. Jangan buat, jangan makan, jangan dekati zina. Lam nahiyah. Apa fungsi lam nahiyah? La tahzan, inna Allaha ma'ana. Jangan engkau bersedih. Ini la nahiyah, akhir dia mesti baris mati. Yang ni baris apa tu? Baris? Maknanya bukan la nahiyah, bukan larang, tapi la nafiyah. La nafiyah tak ada peranan langsung. Bila dia masuk fi'il mudhari' tak terkesan. Okey? Tapi soalnya sekarang apa beratas? Faham soalan? Sepatutnya kalau tak terkesan, baris dia depan. Kenapa beratas? Kai kat sini? Mana tahu, belum belajar lagi Ataf. Tak tahu. Kenapa tak tahu? Belum belajar. Jadi jawapan yang selamat, belum belajar. Sebenarnya belum belajar. Dia tak apalah, belum belajar pun saya nak begitu sikit. Waw ni dia panggil huruf ataf. Bila huruf ataf, baris selepas dia ukur sebelum dia. Apa saja baris depan, tengok nak tahu baris depan, tengok baris sebelum dia. Kalau fi'il mudhari' di sini beratas, dia pun beratas. Tak ada kaitan dengan huruf nasab. Okey? Nanti kita akan belajar nanti.
32 surah Al-Hadid. Ha? Sampai 29. Oh, 23 lah tu. Okey. Dia ada kaitan dengan ayat 22. Tengok ayat 22. Kalau boleh sekalikan. Okey. Ma asaba. Kita terjemah. Ma tidak. Tidak. Asaba dia menimpa min musibatin. Tidak telah menimpa min musibatin, daripada apa saja musibah, besar ke kecil ke, fil ardi, langit ke bumi? Bumi. Wala fi anfusikum, dan tidak juga, dia ada dua musibah, satu fil ardi, yang kedua fi anfusikum. Okey, contoh musibah fil ardi apa dia? Banjir, ribut taufan, gempa bumi. Kan? Fi anfusikum, sakit. COVID-19 fil ardi, tapi bila kena kita, fi anfusikum. Kan? Jadi Allah nak beritahu tidak ada satu pun musibah yang menimpa di bumi ataupun pada diri kamu, kemiskinan ke, illa, kecuali fi kitabin, telah tertulis dalam kitab, min qabli, dari sebelum, an nabra'aha. Nabra'aha daripada Bara'a pernah dengar ke? Tak pernah. Okey, kalau Al-Bari pernah dengar? Al-Bari tak pernah. Cuba baca nama-nama Tuhan. Cuba menasyid sikit. Keluar tak Al-Bari? Ada kan? Al-Bari kan? Apa makna? Pencipta. Al-Bari makna dia pencipta. Lebih kurang sama dengan Al-Khaliq. Ini dalam bentuk isim. Nabra'ah dalam bentuk fa'il. Tidak ada satu pun musibah yang berlaku di bumi ataupun pada diri kamu, kecuali semua tercatat dalam kitab sebelum kami menciptanya. Mencipta apa? Musibah. Dan dalam hadis mengatakan, bukan setakat sebelum Allah cipta musibah, sebelum Allah cipta manusia, bahkan sebelum Allah cipta langit dan bumi 500 tahun. Hadis sahih. Mana COVID-19 ni, bila Allah dah tetapkan, sebelum Allah cipta langit, sebelum Allah cipta Adam, 500 tahun. Kenapa Allah cipta, Allah catat apa yang akan berlaku begitu awal? Mesti ada sebab kan? Inilah peranan Kai. Kan, peranan Kai. Supaya sebelum kami menciptanya, cuma di sini ada tajuk yang kita belajar ni. Nabra'aha. Fa'il mudhari' mana? Fa'il mudhari' asalnya bari apa? Depan. Sekarang ha ni bukan, ha dhamir. Fa'il mudhari' ialah nabra'a. Kenapa beri atas? Sebaan. Bari atas ni sebaan. Okey. Inna zalika, sesungguhnya zalika, demikian itu. Demikian apa ni? Demikian apa? Bukan. Tertulis. Saya nak tanya, boleh tak kita tulis sejarah hidup kita daripada tadika sampai sekarang, setiap hari 24 jam? Boleh? Sejarah hidup mak kita, yang kita mutaklif, yang orang lain. Tapi bagi Allah nak tulis semua ni daripada mula Allah cipta langit bumi sampai kiamat, untuk setiap orang, setiap hawai, setiap jin, semua tu agak-agak susah tak bagi Allah?
Sesungguhnya pada yang demikian itu Allah ke atas Allah adalah yasir. Mudah aja. Apa-apa pun Allah kata kun fayakun. Kita nota yang kita tulis pun kadang-kadang tak jumpa cari kan. Okey, apa faedah ni? Allah catat awal-awal lagi sebelum 500 tahun Allah cipta. Apa faedah? Likaila. Cuma di sini asal dia kai. Tapi dia tambah satu lagi huruf lam. Lepas tu tambah satu lagi la. Asal dia kai saja. Ini huruf dia. Nak terjemah apa? Li harfu jar. Untuk kai supaya. La tidak, bukan jangan lah. Tidak tak sau kamu berduka cita. Supaya tidak kamu berduka cita, bersedih ala atas ma fatakum. Atas apa yang fata terlepas ni, musibah. Kadang-kadang musibah hilang anak terlepas. Kadang-kadang banjir besar, rumah habis kan. Supaya kamu tidak bersedih. Okey, nanti saya huraikan maksud dia. Kita tengok dulu fi'il mudhari'. Mana fi'il mudhari'? Tak sau dah. Sekarang dia dalam bentuk jamak kan. Asal kalau jamak, kalau ramai tak sau. Nah, ingat lagi tak? Kalau ramai kan, di akhir dia ada apa? Nun. Bila masuk kai je, kai la. Apa fungsi kai? Menasabkan. Kalau tak sauna dipanggil af'al khamsah kan. Taf'aluna, taf'alina, yaf'aluna, apa lagi? Taf'alani. Yang semua ada waw nun dengan alif nun. Kalau mansub dia buat nun. Kemudian tambah alif. Kan? Jadi tak sau fi'il mudhari' mansub. Apa huruf yang menasabkan dia? Kai. La ni tak ada peranan. Sebab la ni apa ni? La larang ke la nafi? Nafi tak ada peranan. Yang ada peranan apa dia? La nahyah. Ya larang, jangan buat. Supaya kamu tidak bersedih atas apa yang lepas. Apa maksud ni? Allah beritahu, apa saja musibah yang berlaku, semua kami telah catat. Apa faedah? Supaya kamu jangan sedih. Sedih apa? Yang dah lepas tu jangan sedih. Apa maksud dia? Ni ramai orang sedih sebab musibah. Sebab apa? Sebab dia tak faham ayat ni. Kalau dia faham, dia tak akan sedih. Ha? Kalau dia tertulis, kenapa tak perlu sedih? Ha? Apa dia? Memang akan jadi. Allah dah catat kan? Bila Allah catat, pasti akan jadi. Jadi kalau pasti akan jadi, kalau kamu sedih, dia mungkin tak dengan kesedihan dapat mengelakkan daripada terjadi? Mustahil. Dan kalau dah hilang, kamu sedih, boleh tak dapat balik? Tak ada faedah. Betul tak? Jadi kenapa nak bersedih? Tak ada faedah. Yang patut kamu buat apa dia? Supaya jadi benda yang positif. Apa dia? Subur. Apa ni sabar? Sabar dapat pahala tak? Ini adalah musibah hilang rumah. Patut sedih pula. Berapa kali musibah? Musibah hilang rumah dengan musibah sedih dan tak reda. Yang mana musibah paling besar? Tak reda lagi besar. Hilang rumah biasa. Tapi kalau tak reda, dosa besar. Nabi kata siapa yang tak reda, Allah murka dia. Okey. Jadi jangan sedih bila ada apa-apa saja musibah. Yang kedua, wala tafrahu. Dan supaya kamu, ini apa ni? Ini fi'il mudhari' juga. Dia maktuf kepada yang ni. Sebab ada waw. Kita akan belajar kemudian. Dan supaya kamu tidak tafrah. Farah. Gembira. Jadi, kalau musibah, jangan sedih. Maksud ayat ni juga, kalau Allah timpakan satu nikmat yang besar, yang baik, jangan suka.
Supaya kamu jangan suka bima atakum, dengan apa yang Allah bagi. Yang ni benda yang terlepas. Yang ni yang Allah bagi, jangan suka. Kenapa tak boleh suka? Allah kata semua Allah dah catatkan. Bila dapat musibah, jangan sedih. Bila dapat nikmat, jangan. Kenapa tak boleh suka? Kaitkan dengan ayat ni. Kan Allah kata kami dah catat awal-awal. Jadi jangan sukalah. Kamu betul, tepat. Allah bagi ni sebab Allah catat, bukan sebab usaha kamu. Jadi kamu tak ada sebab nak suka. Betul kan? Bahkan kamu kena berhati-hati. Ini adalah ujian. Ramai yang bila dapat nikmat dia suka sebab dia rasa dia punya usaha dia kan, aku bekerja. Allah dah catat dia. Kamu kerja ke tak kerja, kalau Allah bagi, bagilah. Sebab benda tu dah tercatat. Subhanallah. Orang beriman kalau faham ayat ni, sentiasa relax, tenang je. Hilang, jangan sedih. Kalau dapat nikmat, jangan gemar. Jangan melompat-lompatkan. Jangan buat majlis. Naik pangkat. Jangan. Share dengan siapa? Tak, share bagi. Bukan buat bagi tu orang. Bagi je kan. Ini buat majlis tapi tak bagi pun, tak kongsi pun. Ingat nak bagi duit, bagi makan je. Okey, wallahu, dan Allah la yuhibbu, tidak mencintai kullah, setiap orang yang mukhtalin. Mukhtalin, membangga diri, fakur, sombong. Allah tak suka. Bila dapat nikmat, rasa bangga, Allah tak suka. Musibah tak bila Allah tak suka? Kita rasa dengan nikmat, satu nikmat tak. Bila dapat nikmat, kamu berbangga, Allah tak suka, jadi musibah pula. Sebab tu orang beriman semakin dapat nikmat, apa sikap dia? Semakin merendah diri. Okey, boleh Jadi hari ni kita belajar berapa ayat? 2 ayat. Cuma contoh bukan nak dengar huruf nasab. Okey, ada soalan ke? Tadi saya kata sebelum Allah cipta langit dan bumi 500 tahun, masa 50,000 tahun. Tadi saya kata 500 tahun. Oh sorry, 50,000 tahun. Bukan 500 tahun. Tersilap, 50,000 tahun. Jadi sedih macam mana pun, benda tu pasti akan berlaku. Dia macam ni lah. Kalau kita tahu umur kita akan dirobohkan, kita dah tahu 10 tahun. Lepas tu betul-betul dirobohkan. Bila betul-betul dirobohkan, dalam keadaan kita dah tahu, kita sedih tak? Kenapa? Sebab kita dah tahu. Jadi Allah nak beritahu, semua telah tercatat. Kamu kena faham. Sedih ke tak sedih, pasti akan berlaku. Kita pun relax, tenang je. Okey. Sebenarnya bila Allah kata jangan sedih, lawan dia apa dah? Allah larang jangan sedih. Sebenarnya Allah suruh apa tu? Tenang, relax, redha, kan? Tapi kebanyakan manusianya apa dah? Bila dapat musibah, kebanyakan manusia apa dah? Tak redha. Yang tu Allah larang. Okey, bila dapat nikmat, kebanyakan manusia apa dah? Kebanyakan. Yang tu Allah fokus. Kalau yang redha, yang sabar, ataupun kalau dapat nikmat bersyukur sikit je. Jadi Allah fokus yang ramai itu.
Faham? Okey. Cukup ah? Kita tutup dengan baca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi malam besok tadabbur surah Al-Anfal.